Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zulkifli bin Zainun, salah seorang panel juri Da'i Cyber Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah, walaupun kita berada dalam pasca COVID-19, di mana kita sedang berada dalam zon PKP dengan berbagai aktiviti dan pertandingan peringkat kurikulum di peringkat sekolah, negeri, daerah sehinggalah kebangsaan ditangguhkan. Tetapi hasil beberapa inisiatif yang telah dihasilkan dapatlah aktiviti-aktiviti kurikulum dan pertandingan ini dilaksanakan kembali. Saya telah diamanahkan untuk menjelaskan sedikit garis panduan Da'i Cyber. Untuk pengetahuan semua yang menonton video ini, garis panduan bertulis telah pun dihantar ke setiap sekolah. Jadi semua tuan-tuan dan perempuan, para ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah dapat membaca garis panduan yang telah dihantar ke sekolah-sekolah. Di sini saya hanya ingin memberi beberapa penekanan penting yang mungkin tidak dapat difahami secara bertulis, tetapi saya akan sebutkan secara lisan di sini supaya pertandingan ini dapat dilaksanakan dalam keadaan yang begitu baik, dapat menghasilkan prestasi peserta yang cukup cemerlang. Apa yang ingin saya fokuskan di sini iaitu yang pertama, berdasarkan garis panduan yang telah diberikan, para peserta mestilah mempunyai kreativiti dan kreatif yang tersendiri. Penyampaian cyber da'i, pertandingan cyber da'i ini adalah diibaratkan seperti seorang ustaz menyampaikan kuliah yang hanya bersahaja. Yang keduanya, para peserta mestilah berhati-hati dan cermat ketika membaca dalil nakli, khususnya ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kerana ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ini mempunyai identiti yang tersendiri. Justru penghormatan kita ketika kita membaca ayat suci Al-Quran perlulah diberi penekanan dari sudut tajwidnya, dari sudut makhraj, sifat hurufnya dan sebagainya, supaya bacaan-bacaan kita ini menepati piawaian pembacaan Al-Quran. Berdasarkan pengalaman saya yang lepas, kebanyakan peserta-peserta di dalam syarahan pidato yang membawa dalil-dalil nakli dengan membaca ayat suci Al-Quran, mereka membaca dalil-dalil nakli khususnya ayat Quran ini dalam keadaan tidak bertajwid, fasahahnya tidak fasih. Jadi ini memberi satu gambaran yang amat kurang baik apabila kita menyampaikan mesej dakwah tetapi kita tidak mahir menyebut bacaan-bacaan Al-Quran, kita kurang mahir menyebut fasahah Al-Quran dengan baik. Justru itu saya ingatkan dan saya berpesan kepada semua para peserta supaya memantapkan bacaan Al-Quran khususnya. Fasihkan sebutan huruf, jelaskan makhraj huruf apabila kita menyebut dan membaca dalil, supaya keterampilan seseorang bakal pendai yang bakal menjadi pendai pada masa hadapan terserlah. Sebab kehebatan seseorang pendai bukan sahaja hanya pada mesej yang hendak disampaikan, tetapi pada hikmah pembacaan Al-Quran, kerana Al-Quranul Karim itu adalah mukjizat. Apabila kita baca dengan baik, kita baca dengan merdu, ditambah pula dengan keenakan dan kelunakan suara, maka sudah tentu ia akan dapat menarik perhatian pendengar-pendengar yang menonton penyertaan kita ini. Di samping itu, ingin saya nyatakan juga mengapakah anda perlu menyertai Da'i Cyber. Da'i Cyber berbeza dengan syarahan, berbeza dengan pidato, kerana Da'i Cyber ini adalah ucapan yang disampaikan secara bersahaja, berbeza dengan pidato dan syarahan. Pidato dan syarahan ini penyampaiannya begitu formal, penyampaiannya begitu keras, penyampaiannya begitu mendesak, sehingga penonton-penonton yang mendengar penyampaian syarahan dan mendengar pidato yang disampaikan berasa berada di dalam keadaan yang begitu tegang. Tetapi seseorang yang berada di dalam Da'i Cyber ataupun peserta-peserta
yang menyampaikan dai syarahan ini berada dalam keadaan seolah-olah dia berada di hadapan seorang ustaz yang sedang memberi kuliah ataupun menyampaikan tazkirah. Hanya bersantai-santai, hanya berseronok sahaja. Selain daripada itu, perbezaan di antara dai cyber dan juga syarahan serta pidato, seseorang peserta dai cyber akan menggunakan gaya bahasa yang begitu mudah, bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh sesiapa sahaja yang menontonnya, tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira tahap pendidikan. Pendek kata, hanya didengar sahaja kita akan dapat faham mesej yang hendak disampaikan. Tetapi kalau kita mendengar syarahan, kita mendengar pidato, bahasa-bahasa yang diungkapkan, yang dituturkan begitu susah untuk kita fahami, malah mungkin terpaksa kita sediakan kamus. Bila dia sebut sahaja perkataan tuntas, maka kita kena cari perkataan tuntas. Apa maksud tuntas itu? Jadi, para peserta, para pelajar, para ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang sedang bersedia untuk menyertai pertandingan dai cyber ini, ayo kita sama-sama masuk pertandingan dai cyber ini, kerana pertandingan inilah yang mampu untuk memberi peluang dan mencungkil bakat kita pada masa hadapan. Jadi ayo, wahai para pelajar sekalian, rebutlah peluang pertandingan ini, carilah peluang keemasan ini supaya kita dapat menyertai pertandingan dai cyber yang diadakan ini. Kenapa anda perlu menyertai dai cyber? Sebelum ini, para peserta-peserta pertandingan, sama ada syarahan ataupun pidato dan sebagainya, peserta-peserta terpaksa berhadapan dengan penonton yang berada di hadapan kita. Bukan semua peserta mampu menghadapi penonton. Ada yang gugup, ada yang getar dan sebagainya. Tetapi dengan adanya pertandingan menerusi talian, anda hanya berhadapan dengan sebuah kamera dan seterusnya anda akan menghantar video ucapan anda ini, syarahan anda, penyertaan anda ini untuk diadili di dalam maya. Jadi anda tidak akan berasa gugup, anda tidak akan berasa getar. Jadi ambillah peluang keemasan ini supaya anda dapat mencungkil bakat-bakat terpendam. Terimalah satu pantun daripada saya. Serawar sagu mi kari, apa tunggu-tunggu lagi? Jadi, rebutlah peluang keemasan, sertai dan masuklah pertandingan ini. Semoga anda akan berjaya menjadi seorang pendai yang hebat dan terkemuka, yang bakal menggegarkan dunia dengan berdakwah atas mesej jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pendidikan di Persada Dunia Maju Jaya Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.